Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang saya nampak di ruang komen ada Ummi Zayhadi, Hardi Suhaimi, Nurazia Mukhtar, Syahril Muhammad Syarif, Nurahim Syarif, Farida Abu Bakar, Zaliha Kamaruddin, Syarina Uthman, Anita Maizan, Muhammad Badrul Syam, Nurasia Ahmad, Ayahman, Kamiza Muhammad Amil, Nur Baiduri, Farida Abu Bakar, Nur Zaidah Jailani, Zaharah Alias Galik Sprit, Zuraida Siddiq, Normah binti Mustafa, Fauzia Muhammad Yusuf, Jamalia Manab, Hafsliza Abdul Rahman, Ana Sukaimi, Yaya Lia, Ruziah Daud, Safiyah Sapyan, Nurul Hidayat, M. Nasir Harun, Aini Uthman, Arif Taib, Laila Umar, Ramlah Dasuki. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Rodita binti Uthman, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, kita bertemu dalam pertemuan hamba ilahi siri yang ke-172 bersama dengan saya Umar Aziz. Apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'ai ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya harap suara saya adalah jelas, video saya adalah jelas. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsikan, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Hari ini kita berada pada muka surat 214, perenggan yang terakhir. Perenggan yang terakhir daripada muka surat 214. Mohon sahabat-sahabat bantu catatkan di ruangan komen supaya boleh mempermudahkan yang baru join, yang baru bersama. Kita berada pada penghujung muka surat, pada perenggan akhir muka surat 214, di mana kita sedang membaca tajuk berkenaan berhenti dan juga memulakan bacaan daripada ayat yang pada waktu itu tidak ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Dan kalaulah pada waktu itu ada kaitan, dianjurkan untuk memulakan daripada awal tajuk, daripada awal cerita. Dan Imam Nawawi telah tegaskan semalam bahawa permulaan juz, akhir juz, permulaan hizib ataupun akhir hizib, ini langsung tidak menunjukkan kepada bahawa ianya adalah permulaan cerita ataupun akhir cerita. Sebab itu semalam kita telah kongsikan beberapa juz. Contohnya juz 13, contohnya juz 15. Walaupun berada di awal juz, namun pada waktu itu ianya berada di pertengahan cerita, sehingga maknanya pada waktu itu tidak sempurna. Dan ada beberapa juz lagi yang lain. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam bab waqaf dan ibtida', kalau kita belajar ilmu Al-Quran pun, waqaf ibtida' adalah ilmu yang tersendiri. Ilmu yang sebenarnya tersendiri, berbeza daripada ilmu tajwid.
Lalu ulumul Quran itu banyak, ilmu-ilmu Al-Quran. Ada kita kenali sebagai usul tafsir, ada ilmu tafsir. Pada waktu itu ada ilmu tajwid, pada waktu itu ada ilmu rasam, pada waktu itu ada ilmu waqaf dan ibtida'. Maka sebenarnya ilmu waqaf dan ibtida' adalah ilmu yang tersendiri. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wala yaghtarrul insanu bikathratil fa'ilina lihadha alladhi nahayna anhu mimman la yura'i hadzal adab. Kata Imam Nawawi, jangan tertipu, jangan terpedaya oleh kebanyakan orang yang melakukan perkara yang ditegah dilarang ini. Maksudnya berhenti pada tempat yang sesuai, yang tak sesuai. Pada waktu itu memulakan bacaan di tengah-tengah cerita dan kisah yang mana walaupun ianya tidak haram tetapi tidak digalakkan. Maka kata Imam Nawawi, jangan tertipu dengan banyaknya orang, maka kita sangka benda itu adalah betul, benda itu adalah boleh. Mereka daripada kalangan, maka jangan pada waktu itu tertipu dengan mengikut banyaknya orang. Orang yang bagaimana? Mereka daripada kalangan orang-orang yang tidak menjaga adab ketika mana membaca Al-Quran, terutamanya adab waqaf dan ibtida'. Maka jangan kita kata, oh banyak orang dia mula baca daripada awal juz, kita pun mula baca daripada awal juz. Padahal awal juz itu sebenarnya pada waktu itu berada di pertengahan cerita. Dan maksudnya jangan hanya kerana orang banyak buat, maka pada waktu itu kita jadikan sebagai dalil. Kata Imam Nawawi, lakukanlah seperti apa yang diucapkan oleh Sayyid Al-Jalil Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Apakah kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala? Ini adalah nasihat daripada Imam Nawawi. Kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, la tastawhish turuqal huda liqillati ahliha wala taghtar bikathratis salikin al-halikin. Kata Fudail bin Iyad mengatakan secara umum. Apa kata Fudail bin Iyad? Jangan sesekali berasa takut untuk berada di jalan-jalan petunjuk. Jangan berasa takut untuk berada di jalan petunjuk hanya kerana tidak ramai yang berjalan padanya. Yang tidak melakukannya, maksudnya yang kerana tidak ramai yang berjalan padanya. Boleh letakkan dalam kurungan terjemahan, ramai yang tidak ramai yang berjalan padanya. Okey. Lalu jangan kita tertipu, jangan kita takut. Jangan kita takut nak berada pada jalan, padahal jalan tu betul. Jalan itu jalan petunjuk. Tetapi kata Fudail bin Iyad, la tastawhish. Janganlah takut untuk berjalan di atas turuqil huda, jalan petunjuk. Kenapa? Hanya kerana di situ tak ramai orang yang mengikutinya, yang berjalan padanya. Kata-kata Fudail bin Iyad ini umum, tetapi ini dijadikan oleh Imam Nawawi sebagai dalil umum. Maksudnya apa-apa jalan petunjuk, padahal itu adalah jalan agama, hanya kerana tak ramai orang yang jalan pada waktu itu, yang berada pada waktu itu, maka kita takut nak melalui jalan itu. Dan kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, wala taghtar, dan janganlah sesekali tertipu, jangan terpedaya oleh orang ramai yang pada waktu itu mereka berada pada kesesatan yang ditakbirkan sebagai celaka. Lalu jangan ikut jalan yang membawa kepada halikin, kebinasaan, kecelakaan, hanya kerana banyak orang yang berjalan pada jalan itu. Maksudnya apa? Jangan pada waktu itu banyak orang buat dijadikan sebagai dalil. Banyak orang lakukan itu dianggap sebagai dalil. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sama juga dalam waqaf ibtida', dia punya kayu ukuran dia pada waktu itu adalah bila habis cerita, habis tajuk, maka pada waktu itu digalakkan berhenti. Walaupun orang tak buat macam tu. Ketika mana nak mula cerita dan bukan berada pada pertengahan tajuk dan cerita, maka digalakkan untuk memulakan bacaan daripada ayat seperti itu. Dan pada waktu itu jangan kita terikut-ikut orang.
Lalu kerana orang tu berhenti kat sini, maka kita pun berhenti kat sini. Dan sebab itu kata Imam Nawawi, mana-mana tanda yang berkaitan dengan awal juz dan hujung juz itu tidak menunjukkan kepada wakaf dan ibtidak. Mana-mana tanda yang berkenaan dengan hizib, maka itu bukan menunjukkan kepada wakaf ibtidak. Hizib, kita dah baca dah semalam, hizib, asyar, juz, itu bukan menunjukkan kepada berakhirnya tajuk ataupun berakhirnya cerita dan kisah, walaupun banyak orang mengamalkan itu. Kerana banyak orang dia mulakan bacaan, dia tutup bacaan dengan juz ataupun dengan hizib ataupun dengan usyr dan sebagainya. Kata Imam Nawawi, itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Hanya kerana banyak orang buat, itu bukanlah dalil. Dan berpeganglah dengan kata-kata Fudail bin Iyad, jangan takut berjalan pada jalan kebenaran hanya kerana tak ramai orang yang berada padanya, dan jangan tertipu terpedaya dengan jalan kebinasaan hanya kerana ramai orang yang berjalan padanya. Maka ini pesanan Fudail bin Iyad yang mana kita boleh pegang dan kita boleh bawa dalam kehidupan kita. Kata Imam Nawawi, daripada konteks ini, maksudnya sangat ditekankan, sangat digalakkan untuk wakaf pada sesuatu ayat yang tidak ada kaitan dengan ayat sebelumnya, pada penghujung tajuk, pada penghujung cerita. Sebab itu kata Imam Nawawi, walihadzal ma'na qala al-ulama, oleh kerana itu para ulama berkata, apa kata para ulama? Qira'atu surah bikamaliha afdal min qira'ati qadriha min surah tawilah. Kata Imam Nawawi, sebab itu kata para ulama, membaca satu surah penuh, baca satu surah penuh, sebab satu surah pada waktu itu menggambarkan tajuk ayat itu dah habis, satu surah. Maka kata Imam Nawawi, membaca satu surah penuh adalah lebih afdal, lebih baik daripada membaca jumlah ayat yang sama daripada surah yang panjang. Contohnya membaca surah Wadduha separuh muka, membaca surah Wadduha penuh surah lebih baik daripada membaca juz 1 yang mana separuh muka, ataupun juz 2 ataupun juz 3 yang pada waktu itu tidak keseluruhan surah yang sempurna. Kenapa? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, li'annahu qad yakhfa al-irtibatu ala kathirin minan nas aw aktharuhum fi ba'd al-ahwal wal mawatin. Kerana kesinambungan konteks ataupun pada waktu itu tajuk dan cerita tadi yang masih bersambung sering tidak difahami oleh sebahagian orang, dalam kurungan sebenarnya Imam Nawawi menyebut oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang tak tahu pada waktu itu di mana habisnya tajuk sesuatu ayat, cerita sesuatu ayat, lalu dia berhenti di tengah-tengah tajuk padahal tak digalakkan. Dia mula bacaan daripada permulaan kisah padahal pada waktu itu tidak digalakkan. Maka sebab itu kalaulah dalam solat, orang yang pada waktu itu dia faham fiqh, dia akan baca surah yang pendek seluruh surah untuk rakaat pertama dan kedua, walaupun pada waktu itu mungkin ada orang yang lebih suka pada waktu itu nak baca separuh muka surat daripada pertengahan juz 1, juz 2, juz 3 dan sebagainya. Kerana kadangkala kita tak tahu di manakah permulaan dan pengakhiran tajuk, dan nanti kita akan berhenti rakaat ataupun bacaan pada bahagian yang tidak sepatutnya, pada ayat yang tidak sepatutnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu ini satu tajuk. Ini adalah satu tajuk. Ini adalah satu tajuk bab yang ke-200, muka surat yang ke-215. Jom kita masuk muka surat yang fasal bid'ah mungkar yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang jahil ketika mana bersolat. Ini zaman ni dah tak ada, tetapi pada zaman Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada waktu itu masih ada. Lalu sebab itu beliau tulis dan beliau catat dalam buku dan juga kitab beliau.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu ada orang sebut tentang makra' dan sebagainya. Lalu Imam Nawawi dah terangkan di situ bahawa juz, bahawa makra', bahawa hizib, bahawa usyur itu sebenarnya bukan menunjukkan kepada waqaf dan ibtidak sesuatu tajuk ataupun sesuatu cerita. Sesuatu tajuk dan cerita itu kita kena faham daripada sudut konteks terjemahan dan tafsiran dia. Kadang-kala daripada sudut terjemahan nampak dah habis, tetapi sebenarnya daripada sudut tafsir ataupun daripada sudut pada waktu itu masih lagi berada pada pertengahan cerita dan sebagainya. Lalu Imam Nawawi dah sebutkan bahawa awal dan akhir bacaan tidak berkaitan dengan juz, tidak berkaitan dengan hizib ataupun usyur ataupun makra' ataupun ain dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ianya berkaitan dengan pada waktu itu makna, pada waktu itu apa cerita, kisah, tafsiran dan sebagainya. Lalu ini berlaku pada Imam Nawawi. Pada zaman Imam Nawawi, maka ada sebahagian orang pada waktu itu menganggap sunat membaca pada bulan Ramadan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada solat tarawih. Rakaat kedua solat tarawih pada malam yang ketujuh ataupun malam-malam yang tertentu keseluruhan surah Al-An'am. Lalu pada waktu itu membaca keseluruhan surah Al-An'am pada rakaat kedua pada malam yang ketujuh ataupun malam yang tertentu pada bulan Ramadan dalam solat tarawih. Dan itu dianggap sunat pada zaman Imam Nawawi. Zaman kita dah tak ada dah. Bukan setakat surah Al-An'am. Nak baca apa-apa surah pun pada waktu itu dalam solat tarawih mesti pendek. Baca panjang je, pada waktu itu makmum dah tak selesa. Kecualilah pada sebahagian masjid yang masih lagi mengamalkan khatam Al-Quran 30 juz dalam solat tarawih dan sebagainya. Tapi sebahagian besar tempat, maka satu muka surat kadang-kala dibahagi 3, kadang-kala dibahagi 4 rakaat, kadang-kala dibahagikan 5 rakaat. Lalu zaman kita dah tak ada dah amalan seperti ini. Tapi pada zaman Imam Nawawi ada kepercayaan itu, bahawa dianggap sunat membaca keseluruhan surah Al-An'am pada rakaat yang kedua, satu rakaat pada malam-malam yang tertentu daripada solat tarawih. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Nawawi? Fasal bid'ah mungkar yang dilakukan kebanyakan orang yang jahil ketika bersolat. Lalu ini adalah bid'ah yang sepatutnya ditinggalkan. Tadi bila kita baca tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila kita baca berkenaan tentang tentang hizib, juz ataupun makra', berbeza kalaulah contohnya seorang guru tu dia nak mengajar satu muka surat dan dia memang tak berniat pada waktu itu nak mengajar contohnya satu juz ataupun satu hizib. Bahkan saya pun dalam hayati Quran, walaupun saya punya target adalah pada waktu itu nak baca satu ayat, tetapi kadang-kala tak sampai satu ayat, masa dah habis, maka saya akan berhenti. Maka itu berbeza. Ini yang Imam Nawawi tegaskan, ini untuk orang yang memang membaca Al-Quran. Lalu dia nak baca Al-Quran, maka dia patut ambil berat pada waktu itu untuk membaca dan berhenti pada penghujung tajuk dan bermula daripada permulaan tajuk. Begitu juga dalam solat, pada waktu itu patut diambil berat membaca satu surah yang sempurna lebih baik daripada membaca kadar yang sama daripada surah yang tidak sempurna. Tetapi jangan pula pada waktu itu sahabat pergi ke join kelas Al-Quran online ataupun di masjid dan surau, waktu tu kata, "Ustaz, kita tak boleh berhenti sini Ustaz. Kita mesti baca seluruh surah Al-Baqarah." Kerana kita tak tahu kat mana dia punya permulaan cerita, penghujung cerita. Dan apa ianya tidak ada kaitan dengan juz, tak ada kaitan dengan hizib, tak ada kaitan dengan usyur, tak ada kaitan dengan makra'. Payah macam tu. Lalu guru tu pada waktu itu masanya terahat sejam, setengah jam, 45 minit, 2 jam. Kita nak suruh dia baca seluruh surah Al-Baqarah ataupun seluruh surah Ali Imran. Maka pada waktu itu setiap keadaan berbeza-beza. Lalu kalaulah contohnya guru pada waktu itu dia berhenti pada hujung juz, kerana pada waktu itu banyak tu je yang dia nak mengajar,
maka pada waktu itu tidaklah termasuk dalam kata-kata yang Imam Nawawi sebut. Ini kalaulah kita baca sendiri, pada waktu itu kita kawal waktu kita, maka bagus berhenti dan bermula daripada ayat yang pada waktu itu tidak ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada permulaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada permulaan kisah tajuk, ataupun pada penghujung kisah ataupun penghujung tajuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Imam Nawawi, imam salat tarawih yang membaca surah Al-An'am daripada awal surah hingga akhir surah ketika rakaat terakhir pada malam ketujuh Ramadan. Lalu bilakah zaman itu mereka baca? Mereka baca pada waktu itu malam ketujuh Ramadan, rakaat terakhir, rakaat kedua, rakaat ke-20. Dia baca apa? Dia baca seluruh surah Al-An'am dan meyakini perbuatan itu adalah sunat, malah beranggapan surah itu diturunkan sekaligus. Adapun di sini Imam Nawawi tegaskan dua benda. Yang pertama, pada waktu itu meyakini membaca surah Al-An'am pada malam yang ke-7, rakaat ke-20, satu rakaat sebagai sunnah, itu bahagian pertama. Adapun beranggapan surah itu diturunkan sekaligus, maksudnya surah Al-An'am diturunkan sekaligus, itu adalah perkara yang kedua. Perkara yang pertama, Imam Nawawi highlightkan, menganggap sunnah perbuatan membaca surah Al-An'am sekaligus pada malam yang ke-7, pada rakaat yang ke-20, itu majoriti ulama, semua ulama sepakat perbuatan itu adalah tidak sunat. Tidak sunat. Akan tetapi bahagian yang kedua, yang mana beranggapan surah itu diturunkan sekaligus, maka di sini ulama berbeza pendapat. Sebab ada juga Ibnu Allan dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah membawakan pandangan bahawa memang ada pandangan daripada ulama-ulama muktabar yang mengatakan surah Al-An'am turun sekaligus, seperti mana yang kita pernah terangkan dalam tafsir. Lalu daripada dua kenyataan Imam Nawawi pada bab ini, yang satu itu memang semua ulama sepakat bahawa perbuatan ini adalah tidak sunnah, membaca seluruh surah Al-An'am pada rakaat yang ke-20 pada malam yang ke-7 daripada solat tarawih pada bulan Ramadan tidak sunnah. Itu semua sepakat. Tetapi pada bahagian yang kedua, bahawa Imam Nawawi pada waktu itu tidak bersetuju dengan pandangan bahawa surah ini adalah diturunkan sekaligus, maka itu tidak sepakat. Kerana memang ada pandangan daripada para ulama yang muktabar bahawa surah Al-An'am diturunkan pada permulaan Islam sekaligus, dan ada juga yang mengatakan tidak sekaligus. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, lalu kedua-dua ini adalah termasuk dalam bid'ah yang mungkar, yang patut ditinggalkan. Perbuatan ini sebenarnya menghimpunkan pelbagai bentuk kemungkaran. Apakah kemungkaran-kemungkaran dia? Yang pertama, meyakini perbuatan itu sunnah, maka itu adalah tidak betul. Meyakini secara khusus membaca surah Al-An'am pada malam yang ke-7, pada rakaat yang ke-20, baca satu surah, maka itu sendiri adalah perbuatan yang salah. Bahawa itu adalah sunat, maka itu adalah salah. Yang pertama. Yang kedua, meyakinkan masyarakat awam dengan sesuatu yang tidak dibenarkan, maka ini pun adalah benda yang salah. Meyakinkan orang awam, kita mesti kena baca rakaat kedua, pada rakaat ke-20 nanti seluruh surah Al-An'am sekaligus, dan ini adalah sunnah. Meyakinkan jemaah, meyakinkan orang awam, maka itu pun adalah salah, padahal tidak disunnatkan begitu. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, tempoh rakaat kedua lebih panjang berbanding rakaat pertama, dan ini adalah makruh. Memanjangkan rakaat ke-20 ataupun rakaat kedua berbanding rakaat pertama, rakaat yang ke-19, maka itu adalah makruh, tetapi dianggap sebagai sunnah. Maka ini adalah kesalahan yang ketiga. Memanjangkan solat sehingga menyusahkan makmum. Pada waktu itu dia baca seluruh surah Al-An'am, memanjangkan solat. Padahal pada waktu itu rakaat yang lain dia baca pendek,
hanya surah Al-An'am yang dibaca pada rakaat yang ke-20 sehingga menyusahkan makmum, maka pada waktu itu pun adalah salah. Ini yang keempat. Membaca Al-Quran secara berlebihan dan memendekkan rakaat-rakaat sebelumnya, hanya rakaat ke-20 je panjang, rakaat 1 sampai 19 pendek, maka ini semuanya adalah sesuatu benda yang sebenarnya tidak ada asas, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka ini zaman kita dah tak ada, dah tak diamalkan. Tetapi pada zaman Imam Nawawi ada, sebab itu beliau buat satu bab khusus, satu fasal khusus, nak pada waktu itu membetulkan pemahaman bahawa membaca surah Al-An'am pada malam yang ke-7, rakaat yang terakhir, rakaat yang ke-20 adalah sunnah. Maka jawapannya tidak, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tajuk yang seterusnya adalah berkenaan dengan tajuk memanggil nama-nama surah. Contohnya menyebut surah Al-Baqarah, surah Al-Ali Imran, surah An-Nisa. Maka adakah boleh ataupun makruh? Maka majoriti para ulama termasuk Imam Nawawi kata boleh. Kenapa ada perbezaan pendapat di sini? Kerana ada satu riwayat yang mana kita akan kongsikan nanti menyebut bahawa tidak boleh menyebut begitu. Tak boleh sebut surah Baqarah, surah Ali Imran, tak boleh. Tetapi bila nak cakap surah, kena sebut surah yang di dalamnya ada menceritakan Al-Baqarah, surah yang di dalamnya ada menceritakan Ali Imran, surah yang di dalamnya ada menceritakan Al-An'am. Kena sebut macam tu. Ada riwayat, ada hadis berkenaan itu. Sebab itu pada zaman dahulu ada pada waktu itu pertikaian ini, bahawa tak boleh, sebahagian berkata menyebut secara direct surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, tak boleh. Tetapi kena sebut berdasarkan sepotong riwayat surah yang terdapat padanya cerita Al-Baqarah, surah yang terdapat padanya cerita Ali Imran, surah yang terdapat padanya cerita Al-A'raf. Kena sebut begitu. Namun apabila Imam Bukhari dan banyak imam-imam yang lain membawakan tajuk dalam kitab-kitab mereka, membawakan penerangan dalam kitab mereka, maka pada zaman kita dah tak perasan bahawa adanya perbezaan pendapat di sini, sebab semua orang pada waktu itu sebut surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am, surah Al-A'raf, surah Al-Anfal, surah At-Taubah, surah Yunus. Semua orang dah sebut begitu. Bahkan dalam Al-Quran pun ditulis begitu. Maka majoriti para ulama mengatakan tak makruh, mengatakan tak salah. Tetapi kerana ada satu riwayat yang akan Imam Nawawi berikan penerangan nanti. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apa kata Imam Nawawi? Fasal. Kata Imam Nawawi, yajuzu an yakula surat Al-Baqarah wa surat Ali Imran wa surat An-Nisa. Kata Imam Nawawi, boleh ataupun terjemahannya harus untuk menyebut surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ankabut dan seterusnya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wala karahata fi dhalik, dan tidak ada makruh sedikit pun. Karahah diterjemahkan sebagai larangan, tetapi bagus karahah diterjemahkan sebagai karahah. Apakah terjemahannya? Dan tidak ada makruh sedikit pun. Kata Imam Nawawi, tak makruh. Kenapa? Sebab ada riwayat yang pada waktu itu menyebut tidak digalakkan, pada waktu itu tidak boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apakah riwayatnya? Lalu riwayat yang mengatakan tidak boleh adalah pada waktu itu sepotong hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu al-Baqarah wala surat Ali Imran wala surat An-Nisa walakin qulu as-surata allati yuzkaru fiha al-Baqarah was-surata allati yuzkaru fiha An-Nisa. Maka
daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pada waktu itu meriwayatkan bahawa baginda Nabi SAW bersabda, la taqulu, janganlah kamu ucapkan Al-Baqarah ataupun surah Ali Imran ataupun surah An-Nisa. Jangan, Nabi kata jangan, la taqulu, walakin qulu, akan tetapi kamu ucapkanlah surah yang padanya disebutkan kisah Al-Baqarah, surah yang padanya disebutkan kisah An-Nisa dan sebagainya. Lalu hadis ini adalah hadis riwayat Imam Tabrani. Hadis riwayat Imam Tabrani. Kenapa para ulama tak mengamalkan dengan hadis ini? Termasuklah Imam Bukhari, Imam Nawawi, bahkan majoriti para ulama. Kerana hadis ini pada waktu itu sanadnya pada waktu itu adalah lemah. Sanadnya pada waktu itu adalah lemah, seperti mana yang dibahaskan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kerana ada seorang perawi pada waktu itu yang mana sangat-sangat lemah. Sebab itu para ulama tidak mengambil hadis ini sebagai dalil. Dahlah lemah perawi itu dan tidak pula ada sokongan ataupun pada waktu itu riwayat-riwayat yang lain yang menyokong akan riwayat ini. Maka sebab itu majoriti para ulama tidak mengamalkan hadis ini, lagi-lagi berdasarkan kepada amalan para sahabat dan para tabi'in, yang mana memang mereka biasa sebut surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Ankabut. Begitu juga daripada ucapan baginda Nabi SAW seperti itu. Namun kata Imam Nawawi, sebahagian ulama salaf mengatakan tidak boleh. Hanya boleh disebutkan adalah bagaimana surah yang di dalamnya disebutkan mengenai Al-Baqarah, surah yang di dalamnya disebutkan mengenai An-Nisa, demikianlah seterusnya. Lalu ada dua pandangan, tapi pandangan yang paling betul adalah seperti yang kita dah biasa baca, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah dan sebagainya. Kata Imam Nawawi, yang benar adalah pendapat yang pertama, iaitu boleh saja sebut Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, Ali Imran, surah Ali Imran. Tak perlu nak pada waktu itu sebut seperti pandangan yang kedua kata Imam Nawawi, iaitu pendapat hampir semua ulama terdahulu dan terkini. Hadis-hadis Nabi SAW mengenai perkara ini sangat banyak. Nabi pun banyak kali sebut Al-Baqarah ataupun surah Al-Baqarah dalam riwayat-riwayat baginda Nabi SAW, kata Imam Nawawi. Begitu juga athar daripada para sahabat dan ulama selepas para sahabat. Tidak dilarang juga untuk menyebut seperti bacaan Abu Ammar, bacaan Ibnu Kathir, tak dilarang. Kan kita ada banyak qiraat, yang mana contohnya Abu Ammar Basri, kemudian adanya qiraat Ibnu Kathir, kemudian adanya qiraat Hamzah, kemudian adanya qiraat pada waktu itu Nafi'. Maka pada waktu itu bila kita nak sebut bacaan Al-Quran, bacaan Abu Ammar, bacaan Ibnu Kathir, adakah salah ataupun mesti sebut bacaan Nabi? Kata Imam Nawawi tak salah. Tidak salah nak menyebut bacaan-bacaan pada waktu itu dan dinisbahkan kepada para ulama qiraat. Inilah mazhab yang benar dan tidak diingkari oleh para ulama yang dahulu dan sekarang. Disampaikan bahawa Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, mereka dahulu tidak suka mengatakan ini adalah sunnah si fulan atau bacaan si fulan. Ini antara pendapat Ibrahim An-Nakha'i. Tapi kata Imam Nawawi, yang benar adalah sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelum ni. Tak ada masalah nak sebut qiraah Abu Ammar, qiraah Ibnu Kathir, qiraah Abu Ammar, qiraah Nafi', qiraah Hamzah, tidak menjadi sebarang masalah pada waktu itu. Fasal yang seterusnya kita akan sambung esok insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan ini. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada waktu yang lain. Moga-moga bermanfaat kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar. Boleh sahaja tekan link yang berada di ruangan komen. Insya-Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat bertemu pada malam ini di Telegram channel Kuliah Umar Aziz dalam perkongsian sirah. Dan insya-Allah nanti ada kuliah maghrib anjuran Masjid Al-Ikhlas, yang mana kita akan baca 1-2 hadis daripada kitab Mishkatul Masabih
jemput pada sahabat yang berkelapangan untuk bersama insya-Allah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.